Manusia ni mempunyai pilihan ke? Manusia ni dipaksa. Dia tu tak main semayang tu kerana Allah dah tetapkan dia tak main semayang ke? Atau kerana dia telah pilih untuk tak main semayang? Boleh tak terangkan falsafah Epicurus dan bagaimana menjawab persoalan tersebut? Malam ni tak ada lah. Epicurus ni panjang. Cuma saya nak sebut ini adalah isu lama manusia ni. Sebelum menjawab Epicurus ni, kita ni jangan fikirkan Tuhan seperti kita. Sebahagian orang tu dia nak tanzihkan Allah Azza wa Jal daripada menyamai makhluk, akhirnya dia samakan Allah dengan makhluk. Dia bayangkan Allah tu macam dengan makhluk. Bila dia bayangkan hadis Allah turun, dia bayang turun ni atas, turun daripada atas turun bawah. Allah turun atas, itu turunnya makhluk. Turun bahasa yang digunakan layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimana dia kata, macamlah isu, walaupun ulama khilaf daripada dulu, bukan hanya sebahagian golongan kebelakangan ni angkat isu arash tak arash ni dijadikan untuk mengkafir antara satu sama lain. Kononnya Allah memerlukan makhluk. Allah tidak memerlukan makhluk, tetapi isunya bagaimana seseorang nak deal dengan ayat-ayat itu. Ada beberapa mazhab Allah menyuruh malaikat menulis amalan kita. Kenapa? Allah tak boleh tahu. Kena baca dengan tulisan catatan baru ingat. Kena ada buku nota. Tak. Demikian Allah sebenarnya kebesaran dia. Dia menyuruh menghantar Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memerlukan Jibril? Tak. Demikian dia jadikan alam itu berjalan. Dia tak memerlukan Jibril. Dia tak memerlukan Munkar dan Nakir. Dia tak memerlukan malaikat yang mencatatkan. Dia tak memerlukan malakul maut. Tapi demikian dia menjalankan, dia menguruskan dan dia menetapkan bagi makhluk-makhluk yang diciptanya. Termasuk apa saja yang dia cipta. Maka dia orang ni timbul masalah tempat tak tempat. Kemudian kita tanya balik bagaimana masa dengan tak masa, space, time. Demikian juga sesuatu perkara. Epicurus ni 1000 tahun sebelum Epicurus ni sebelum Masihi lagi, idea-idea yang ditimbulkan. Saya dalam sebahagian ceramah saya dah sebut tentang Epicurus ni. Tapi yang pentingnya ialah timbul perbahasan manusia ni mukhayyar ke majbur. Manusia ni mempunyai pilihan ke? Manusia ni dipaksa. Dia tu tak main semayang tu kerana Allah dah tetapkan dia tak main semayang ke? Atau kerana dia telah pilih untuk tak main semayang? Adakah manusia ada kuasa untuk memilih? Ini timbul pula satu lagi mazhab. Bagaimana nak balance antara Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan perbuatan hamba yang Tuhan memberikan dia memilihnya. Ini adalah perbahasan yang mana Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan manusia di semuanya di bawah kekuasaan Tuhan. Allah menciptakan segala-galanya dan Allah menciptakannya dengan manusia itu dapat memilih, dan Allah mencipta apa yang dia pilih. Firaun itu tidak boleh menentang Musa jika tidak dengan izin Allah. Allah izin dia. Kalau Allah tak izin, Firaun nak bercakap pun tak boleh. Habis tu Allah izin, apa yang dia izin belum tentu dia redha. Allah izinkan Firaun menentang nabinya Musa, Allah tidak redha kepada Firaun. Tapi dia izin kerana dia telah memberikan wa hadainahu sabil. Dia telah menunjukkan jalan.
Imma syakiran wa imma kafura. Kamu pilih jalan kamu. Nak jadi syukur ataupun kufur. Allah suka kita bersedekah, tapi kita tak ada duit. Allah suka kalau kita buat masjid. Allah, tuan-tuan, Allah suka kita buat masjid. Mailah kita pakai buat masjid seorang satu. Satu orang kata, saya tak mampu. Berapa harga masjid? 3-4 juta. Oh, tak mampu. Tapi Allah redha tak orang buat masjid? Redha. Tapi dia belum izin untuk kita buat. Macam mana Allah redha orang pergi haji, tapi bukan semua orang telah diizinkan pergi haji. Apa yang dia redha tapi dia tak izinkan, sedangkan hamba itu inginkan keredaan itu, dia beri pahala pada hamba itu. Kita orang tu teringin nak pergi haji, mati tak pergi haji kerana duit tak cukup, Allah tulis baginya pahala niat yang benar. Apa yang ia izinkan tapi dia tak redha, bagi orang tu adalah dosa, walaupun sebenarnya dia izinkan, tetapi kerana hamba itu memilih dengan niat yang nak memilih. Orang nak mencuri, kalau Allah tak izinkan, angkat tangan pun tak boleh pergi, rumah pun tak jumpa adik nak curi. Tapi Allah redha, Allah izinkan, Allah tak redha. Ada tak? Habis tu apa peranan? Kenapa kita perlu tahu benda ni? Kita kena tahu bahawasanya kadang-kadang manusia mempunyai semua syarat untuk melakukan sesuatu, tapi kalau Allah tak izinkan, tak berlaku. Logiknya Quraisy menang lawan dengan Nabi dalam perang Badar, tapi tak menang kerana Allah tak izinkan, dan juga tak redha. Ada masa dia redha, dia tak izinkan. Ada masa dia izin, dia tak redha. Yang tu dia tak izin dan tak redha. Sebut tu kena orang kata hampa bila nak pergi haji ni tak, orang sebahagian tu, hang ni bila nak semayang. Nak semayang apa ni? Tak sampai seru lagi dah. Dah Tuhan takdir lagi aku tak semayang. Hampa ni nak mengalahkan takdir Tuhan dia kata. Dia tidak faham. Sebahagian dulu itu qadariyah dia punya fikiran. Aku ni dia kata dah tulis di Lauh Mahfuz dah yang tak semayang. Dia faham macam tu. Itu yang saya sebut, nak kena faham konsep itu. Ilmu Allah tidak berubah. Allah tidak akan, maksudnya Allah tidak ada akan dan kemudian. Kita ni di dalam ilmu Allah, si A ahli syurga ataupun ahli neraka, tak mai ke dunia pun dalam ilmu Allah ahli syurga atau neraka, takkan silap. Fayamal bi'amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa syabah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antara dia dan syurga melainkan sejengkal. Fasabaqa ilal kitab, telah terdahulu kitab bahawa dia di kalangan ahli neraka. Fa'amila bi'amali ahli nar fayadkhulun nar, maka beramal dia dengan amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi iskal, jadi susah nak faham. Maka dia berkata, kalau dah tertulis sebagai ahli neraka, kok mana beramal dalam syurga pun ahli neraka? Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya ialah pengetahuan Tuhan tidak silap. Kerana Allah tidak bergantung dengan masa. Allah mengetahui apa saja yang telah berlaku dan yang akan berlaku, termasuk setiap kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Bukan kerana dia yang menentukan ataupun memaksa kita masuk neraka, tetapi ilmunya yang tidak silap. Saya nak buat contoh lah. Contoh ni tak apa tepat. Selalu saya buat contoh ni. Ramalan kaji cuaca kata malam ni hujan. Contohnya lah. Tengok-tengok hujan. Besok pagi hujan. Tengok-tengok hujan. Orang motong getah kata tak guna punya ramalan kaji cuaca.
Mai hari aku nak motong, dia pergi habang kata hujan. Hujan dan begini. Adakah ramalan kaji cuaca bagi hujan, ataupun dia mengetahui akan berlakunya hujan disebabkan kerana ilmu dia berdasarkan kepada kajian-kajian yang ada? Yang mana satu? Bukan dia menetapkan hujan, tapi bukan dia memaksa hujan, tapi dia mengetahui akan berlaku hujan. Allah tidak memaksa hambanya ke dalam neraka, tapi Allah telah mengetahui siapa ke neraka ataupun siapa ke syurga. Kalau Allah tak tahu kita ni ke syurga ke neraka akhirnya, dia bukan Tuhan lah. Dia tak dapat tahu lagi. Dia pun macam kita kan, tak tahu dia pun dia ni nak jadi ahli neraka syurga. Itu bukan Tuhan. So people got confused tentang masalah ketetapan Tuhan itu apa. Di antara ilmu dia dan apa yang dia tetapkan dan apa yang memang dia tetapkan. Ada benda yang memang dia tetapkan, dia tak salahkan kita. Dia tetapkan kita jadi orang Melayu, tak salah. Hang orang Melayu, pasal apa bukan orang Arab? Sebab tu kita tak boleh. Dia tetapkan kita hitam, dia tak salah kita. Dia tetapkan kita putih, dia tak salah kita. Dia tetapkan berlaku wabak, kita cuba elak, kena kat kita mati, dia tak salah kita, dia bagi pahala. Buat kerja sambung elektrik, kerja short tangan kita, mati, dia tak salahkan, kerana itu bukan pilihan kita. Pegang-pegang wayar elektrik, geram, bini aku buat perangai, cek bubuh kat tengkok, mati. Tu dia salahkan kita. Sebab itu falsafah ni mereka nak faham baik. Wallahu a'lam.